Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kelas DKA 5B ingin membentangkan pembentangan projek akhir tahun 2 atau lebih dikenali sebagai FYP2 dengan tajuk pilihan kami iaitu penggunaan habuk kayu sebagai bahan tambah simen dalam bacuhan konkrit. Sebelum kami mulakan pembentangan kami, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Aisyah Mimi binti Nur Azman dengan nombor pendaftaran 06 DKA 19 F1066. Yang kedua, Nurul Jannah binti Baharudin dengan nombor pendaftaran 06 DKA 19 F1068. Dan yang terakhir, saya Syazwan Hadi bin Muhammad Suhaimi dengan nombor pendaftaran 06 DKA 19 F106086. Tidak lupa juga dengan penyelia projek kami iaitu Puan Yusra binti Saion. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurjana binti Baharudin dan nombor matrik saya 06DKA19F1068. So dekat sini saya akan memberitahu apa isi kandungan yang ada di dalam pembentangan kami. Yang pertama ialah pengenalan, seterusnya isi kandungan, pendahuluan, objektif, kajian literatur, metodologi, dapatan dan analisa projek, keputusan dan data dan akhir sekali kesimpulan. Pernyataan masalah. Permintaan rumah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Masalah besar bagi industri konstruksi kerana kenaikan kos barang pembinaan. Industri pembinaan adalah salah satu industri terluaran dan pelaburan di dunia. Mencari penyelesaian untuk menjimatkan kos dengan menggunakan bahan kita semula. Bahan kita semula yang kami gunakan ialah habuk kayu. Kita dapat mengelakkan pencemaran yang berlaku disebabkan oleh habuk kayu. Objektif projek untuk mendapatkan gunakan habuk kayu. Untuk mengetahui kekuatan habuk kayu sebagai bahan tambah konkrit dan akhir sekali, bahan tambah iaitu habuk kayu membolehkan konkrit dibancur dalam kadar air dan nisbah simen yang rendah tetapi boleh mengekalkan kekuatan konkrit. Kajian literatur. Pengenalan. Konkrit adalah bahan pembinaan buatan manusia yang paling banyak digunakan di dunia dan ia diperoleh dengan mencampurkan bahan seperti simen, pasir, air dan batu bau kasar dalam perkadaran yang diperlukan. Nisbah bancuhan konkrit dan kegunaan. Nisbah bancuhan 1:5:10. Kegunaannya untuk tapak tembok dalam peparit bagi kerja tanah keras. 1:3:6 untuk lantai konkrit, jasad dan lain-lain lagi. 1:2:4 konkrit bertertulang bagi tiang, rasuk dan lain-lain lagi. 1:1:1/2:3 untuk konkrit tegas dulu, tangki dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Nur Azman. Nombor kad matrix adalah 06 DKA 19F1066. Pada hari ini saya akan membentangkan final year project 2 iaitu penentuan sifat konkrit. Okey, penentuan sifat konkrit terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah kebolehkerjaan, yang kedua adalah penjujuhan, yang ketiga adalah kekuatan dan yang terakhir sekali adalah pengasingan. Okey, faktor yang mempengaruhi kekuatan konkrit. Okey, yang pertama adalah nisbah air simen. Yang kedua adalah nisbah batu bau kasar atau halus. Yang ketiga adalah nisbah batu bau ataupun simen. Okey, yang keempat adalah umur konkrit, pemantapan konkrit, suhu, kelembapan relatif dan yang terakhir sekali pengawitan konkrit. Okey, komponen konkrit terbahagi kepada 5. Okey, simen. Simen bertindak sebagai bahan pengikat dalam bancuhan konkrit. Simen yang hendak digunakan mestilah segar. Simen yang telah bertukar menjadi ketulan menunjukkan simen tersebut terdedah dan telah menyerap lembapan, maksudnya telah diserap air. Okey, jika simen yang lembap itu digunakan, okey, dia akan mempengaruhi juga kekuatan konkrit. Okey, yang kedua adalah batu bau. Untuk mendapatkan bancuhan konkrit yang padat, dapat menggabungkan antara bahan-bahan dan menghasilkan kemasan yang seragam.
Okey, batu bau juga ni dapat menutup atau mengisi liang-liang udara dan ruang-ruang yang wujud dalam konkrit. Okey, yang ketiga adalah air. Air menentukan tahap kebolehkerjaan konkrit dan menjadikan konkrit yang dibancut itu mudah ditempatkan serta dimampat di dalam acuan. Okey, yang keempat adalah pasir. Pasir digunakan dengan meluas dalam industri, pembinaan dan penggunaan yang cukup sesuai. Okey, pasir juga boleh didapati dalam pelbagai warna seperti merah, merah tua, kuning ataupun kelabu dan keputihan ataupun yang perak. Okey, habuk kayu. Habuk kayu ini akan digunakan sebagai bahan tambah. Okey, habuk kayu adalah produk sampingan atau sisa operasi kayu seperti menggergaji, penghilangan, perancangan, penghalaan, penggerudian dan pengampalasan. Okey, habuk kayu juga terdiri daripada zarah halus kayu. Seterusnya kita akan terus ke metodologi. Mengapa kami memilih habuk kayu? Ini kerana habuk kayu mampu menjadi bahan sokongan pengikat konkrit serta menjadikan konkrit lebih kukuh, lebih ringan dan kosnya yang rendah. Dalam kajian kami dapati kos pembinaan semakin lama semakin meningkat sehingga sesetengah kontraktor terpaksa mengurangkan kuantiti penggunaan sesuatu barang. Tindakan tersebut akan mengakibatkan kualiti bangunan yang dibinanya rendah. Ini kerana penggunaan kuantiti barang untuk membina bangunan kurang daripada senarai barangan yang telah ditetapkan. Kajian masalah yang kedua adalah habuk kayu seringkali dibakar atau dibuang begitu sahaja setelah mereka melakukan aktiviti yang melibatkan kayu. Ini akan menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar. Sekiranya tindakan tersebut masih dilakukan, flora dan fauna akan terancam dan manusia juga akan mendapat pelbagai jenis penyakit terutamanya sesak nafas. Untuk mengambil tindakan yang lebih arif sebagai bukti kita menyokong amalan bumi hijau, kami menjadikan habuk kayu tersebut sebagai bahan tambah dalam konkrit pembinaan. Seterusnya kita akan pergi ke carta alih metodologi. Pada pertemuan awal kami melakukan pembincangan untuk membincangkan tajuk projek dan juga objektif projek. Seterusnya kami melakukan penyataan masalah. Daripada penyataan masalah itu kami melakukan kajian masalah dan terdapat dua cara iaitu temu bual dan pencarian maklumat di internet. Dari info yang kami dapat, kami melakukan uji kaji terhadap projek dengan membuat 3 bancuhan konkrit, 1 bancuhan 5%, 1 bancuhan 10% dan 1 lagi bancuhan 15%. Setelah selesai membuat bancuhan tersebut, kami akan melakukan uji kaji terhadap konkrit. Daripada uji kaji tersebut, kami mendapatkan analisa data yang terbahagi kepada 3 iaitu cadangan, pembincangan dan keputusan. Dari pembincangan tersebut, kami boleh mendapat kesimpulan secara total mengenai projek kami. Ini adalah bahan-bahan yang kami gunakan. Yang pertama, simen, pasir, batu bau, habuk kayu, sudut simen dan baldi, mesin kompres test dan juga acuan cube konkrit. Seterusnya adalah kos bahan. Kami membeli 4 jenis bahan iaitu simen, pasir, batu bau, habuk kayu. Simen kami menggunakan 4 kg dengan setiap 1 kg berharga RM2 secara total 8 RM8 dan pasir pula kami membeli 1 guni yang berharga RM10. Batu bau juga kami membeli 1 guni berharga RM10 dan yang terakhir habuk kayu kami membeli 3 kg dengan setiap 1 kg berharga RM3 secara total 9 dan secara total kos bahan kami adalah RM37. Seterusnya kita akan ke uji kaji ketahanan konkrit kayu.
Kami membuat 3 bancuhan konkrit di mana bekas pertama kami meletakkan 15% habuk kayu dan bekas kedua kami menggunakan 10% habuk kayu dan yang bekas ketiga kami menggunakan 15% penggunaan habuk kayu. Dan di samping itu kami menggunakan nisbah konkrit di mana 1:3, nisbah 6, simen nisbah pasir, nisbah batu bau. Setelah kami siap melakukan bancuhan tersebut, kami akan mengasingkan setiap satu bancuhan kepada 3 bahagian dan membiarkan selama seminggu. Selepas seminggu, kami akan menguji ke 3 cube daripada setiap satu bancuhan ke mesin compaction test. Selepas itu, kami akan melakukan pemerhatian dan juga menganalisa data. Dapatan dan analisa projek. Pengenalan. Ujian yang dijalankan adalah ujian kekuatan bancuhan yang digunakan untuk uji kaji ini ialah 1:3/6 dan cube konkrit yang digunakan adalah bersaiz 150 mm x 150 mm x 150 mm. Nisbah air untuk uji kaji ini pula adalah 0.80 liter untuk setiap cube. Setiap cube diawet mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu 7 hari. Ujian kekuatan mampatan konkrit. Compaction test. Ujian kekuatan mampatan dijalankan adalah berdasarkan kaedah piawaian yang mana mengandungi pemadatan penuh dan pengawetan basah bagi tempoh 7 hari. Tujuan ujian mampatan dilakukan adalah untuk mengukur tahap kekuatan konkrit di mana grade dan usia konkrit yang berbeza akan memberi kekuatan yang berbeza. Cara pembuatan konkrit. Yang pertama, menyediakan bahan-bahan untuk membuat bancuhan konkrit iaitu seperti pasir, simen, batu bau dan bahan tambah kami iaitu habuk kayu. Timbang setiap bahan tersebut mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, campurkan semua bancuhan simen, batu bau, pasir dan habuk kayu. Yang keempat, campurkan air mengikut sukatan dalam campuran tersebut. Yang kelima, menggaul dan sebatikan campuran habuk kayu dan batu bau, simen, pasir dan air sehingga sebati untuk mendapatkan bancuhan konkrit. Bahagikan setiap satu cube bancuhan kepada 3 acuan mengikut peratus habuk kayu. Seterusnya adalah proses ujian mampatan konkrit. Langkah pertama, sapukan minyak pada permukaan dalam keluli cube konkrit. Langkah kedua, konkrit dituang dalam 3 lapisan yang sama tebal. Setiap lapisan hendaklah dipadatkan sekurang-kurangnya 35 kali menggunakan bar pemadat sehingga konkrit kelihatan padat dan sempurna. Langkah seterusnya, kami meratakan setiap permukaan konkrit dan yang langkah terakhir, kesemua cube konkrit akan ditanda dengan jelas tarikh tuangan dan nombor sirinya dengan cat yang tidak boleh luntur atau menggunakan paku. Seterusnya, ini adalah cube konkrit yang telah kami buat yang dicampurkan 15% habuk kayu. Ini pula adalah 10% habuk kayu. Ini pula adalah 15% habuk kayu. Keputusan dan data. Okey, keputusan untuk ujian mampatan cube. Okey, kekuatan konkrit adalah keupayaan konkrit untuk menahan beban maksimum. Kekuatan konkrit biasanya dipertimbangkan sebagai satu sifat yang bernilai selain daripada ciri-ciri seperti ketahanan rasaan, kebolehterlapan. Okey, secara keseluruhannya, dapatan untuk kajian ini mendapati nilai kekuatan mampatan cube konkrit berkurang apabila nilai perakrusan tambahan habuk kayu meningkat. Okey. Berikut merupakan data untuk keputusan kekuatan mampatan piawaian konkrit. Okey, untuk slide sebelum ni dia ada
beritahu sekiranya sekiranya habuk kayu nilai habuk kayu meningkat, kekuatan konkrit berkurang. Okey, kat sini kita boleh tengok kekuatan untuk 5%, 51.50 dan untuk 10% yang ditambahkan untuk habuk kayu semakin berkurang. Okey, kekuatan dia semakin berkurang daripada 5% yang ditambah habuk kayu. Okey, 10% habuk kayu yang ditambah di dalam konkrit menurun. Okey, daripada 51.50 menurun kepada 15.30. Okey, untuk yang ketiga, cube konkrit yang ketiga iaitu 15%. Okey, 15% habuk kayu yang ditambah lagi menurun iaitu 7.40. Okey, graf kekuatan hambatan bagi bancuhan konkrit untuk 5, 10 dan 50% bahan tambah habuk kayu. Okey, kekuatan hambatan kita buat selama 7 hari. Okey, data penggunaan habuk kayu sebagai bahan tambah simen dalam bancuhan konkrit. Okey, penggunaan 5% habuk kayu sebagai bahan tambah simen dalam bancuhan konkrit. Okey, iaitu kaedah pengiraan, kaedah berat. Nisbah bancuhan konkrit kita menggunakan 1:3:6. Saiz cube konkrit 150 mm. Berat 1 cube konkrit adalah 2.80 kg. Okey. Untuk pengiraan bancuhan konkrit 5% sebagai bahan tambah habuk kayu. Okey, pengiraan bancuhan konkrit kita menggunakan nisbah 1:3:6, iaitu adalah 1 adalah simen yang seberat 2.5 kg. Yang kedua adalah nisbah 3, iaitu pasir kita menggunakan 7.5. Nisbah 6 adalah batu sebanyak 15 kg. Okey, nisbah air kita menggunakan 2 liter. Okey, habuk kayu kita menggunakan 5% yang didarabkan dengan 7.5 kg pasir, iaitu habuk kayu sebanyak 0.38 kg. Okey, seterusnya adalah pengiraan bancuhan konkrit 10% sebagai bahan tambah habuk kayu. Okey, pengiraan bancuhan konkrit sama juga dengan pengiraan 5% bahan tambah habuk kayu. Okey, nisbah air juga 2 liter, tetapi habuk kayu kita menggunakan 10% daripada 7.5 kg pasir. So habuk kayu kita menggunakan 0.75 kg. Okey, pengiraan bancuhan konkrit 15% sebagai bahan tambah habuk kayu. Pengiraan bancuhan konkrit 1:3:6 sama juga dengan 5% dan 10% sebagai bahan tambah konkrit. Air juga sama, nisbah air iaitu 2 liter. Habuk kayu kita menggunakan 15%, iaitu 1.125 kg. Seterusnya adalah analisa data kekuatan mampatan konkrit sebagai bahan tambah 5%, 10%, 15% habuk kayu. Pada data 4.1 menunjukkan data ketumpatan dan kekuatan konkrit yang ditambah 5%, 10% dan juga 15% habuk kayu. Cube konkrit yang pertama iaitu 5% habuk kayu menunjukkan kekuatan yang paling tinggi sebanyak 51.50 kN. Bagaimanapun, cube konkrit yang kedua iaitu 10% habuk kayu menunjukkan kekuatan kedua tertinggi sebanyak 15.30 kN. Yang terakhir sekali ialah cube konkrit yang ditambah 15% habuk kayu dengan kekuatannya ialah 7.40 kN. Daripada hasil kiraan kekuatan cube konkrit kedua ditambah 10% habuk kayu, penurunannya sebanyak
36.2 dan cube konkrit ketiga yang ditambah sebanyak 15%, habuk kayu juga menurun sebanyak 7.90. Sifat bahan. Hasil dapatan menunjukkan kekuatan mampatan konkrit piawai yang lebih tinggi berbanding kekuatan mampatan konkrit yang diganti habuk kayu sebanyak 5%, 10% dan juga 15%. Hal ini membuatkan struktur konkrit gantian habuk kayu tidak mampu menahan beban maksimum yang lebih tinggi. Perbezaan ini berlaku kerana sifat habuk kayu yang kurang bertindak balas terhadap batu bau dan simen menyebabkan bahan ini tidak dapat mengikat dengan baik interlocking di antara satu partikel dengan partikel yang lain. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat daripada uji kaji yang kami lakukan ini adalah konkrit asal lebih kuat berbanding konkrit yang mempunyai bahan tambah habuk kayu. Habuk kayu yang mengakibatkan konkrit kurang kuat berbanding konkrit asal yang hanya mempunyai pasir, batu bau, simen dan air di dalamnya. Keberkesanan habuk kayu sebagai bahan tambah konkrit tidak memberikan keputusan yang bagus dalam kekuatan mampatan konkrit. Itu sahaja daripada kami bertiga. Minta maaf untuk segala salah dan silap dan terima kasih.